إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شيء لله لوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang berusaha pihak pengurusan Masjid An-Nur, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, marilah sama-sama kita di awal pagi ni mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita nikmatnya yang melimpah ruah sampai ke hari ini, masih lagi diberikan kepada kita peluang untuk terus dapat beribadah, masih lagi diberikan kepada kita kesihatan, masih lagi dipilih sebagai orang yang meramaikan rumah-rumah Allah, masih lagi diletakkan dalam hati kita suatu perasaan keinginan untuk duduk dalam majlis-majlis ilmu, masih lagi dimuliakan oleh Allah dengan diletakkan kita bersama kumpulan orang-orang yang beriman, orang-orang yang suka melakukan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing kita dan meletakkan kita di tempat-tempat yang menjadikan kehidupan akhirat kita lebih mudah, lebih senang, insya-Allah, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini tuan-tuan, Allahu Akbar. Oh, tak ada dah. Kita mula pada ayat yang ke-17, insya-Allah, muka surat 160, ayat yang ke-17 daripada surah As-Sajdah. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى
نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم. Ayat yang ke-17, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Fala ta'lamu nafsum ma, tanwin berbaris dua di hadapan pada huruf sin tu. Nafsum ma bertemu dengan huruf mim. Ini hukumnya idgham ma'al gunnah. Kita kena baca dengan dengung qada dua harakat. Bagi yang tak berapa nak mahir hukum tajwid ni, tak kenal hukum, maka tulisan ni, kaedah penulisan Rustam Usmani ni membantu kita kan. Jadi baris dua di hadapan tu, tuan-tuan tengok baris dua di hadapan tu ditulis macam 99 kan. Jadi kalau 99 tu selari kedudukan baris depan itu tandanya kita kena baca dengan dengung, kecuali kalau di hadapannya huruf lam dan ra. Kalau baris dua di hadapan ditulis 69 terbalik, itu tandanya kita baca tanpa dengung. Okay. Kemudian ma ukhfiya lahum, ma ukhfi. Huruf man pada perkataan ma itu bertemu dengan hamzah pada perkataan ukhfi. Huruf alif bertemu dengan hamzah dalam dua perkataan. Di mana huruf man, yakni alif, berada di hujung perkataan yang pertama, ma, dan huruf hamzah berbaris hadapan berada di awal perkataan yang kedua, ukhfi. Maka ini hukum dia mad jaiz munfasil. Munfasil tu berpisah. Huruf mad dengan huruf hamzah pisah, dua perkataan. Kita baca 4 harakat. Ma ukhfiya lahum min. Lahum min. Mim mati bertemu dengan mim. Ini hukumnya idgham mutamathilain ataupun idgham mithlain ataupun idgham saghir, macam-macam nama kan dalam kitab tajwid. Sama je. Kita kena baca dengan dengung qada dua harakat. Ini bahagian mim mati kan, mim mati bertemu dengan mim, idgham mithlain. Semua mim yang mati, kalau tiada tanda mati di atasnya, kita baca dengan dengung. Semua mim yang mati dalam Quran ada tanda mati di atasnya, kita baca tanpa dengung. Yang ini dengung. Lahum min qurrati, nun mati bertemu dengan qaf. Ini ikhfa hakiki kerana qaf salah satu daripada huruf ikhfa yang 15. Jadi kita baca dengung min qurrati. Ataupun tuan-tuan tengok huruf nun tu, menurut kaedah penulisan ni, semua nun yang mati yang tiada tanda mati di atasnya, kita baca dengan dengung pada dua harakat. Semua nun yang mati yang tiada tanda mati, kita baca dengung, kecuali di hadapannya huruf lam dan ra. Mana-mana nun yang tuan-tuan jumpa dia mati, ada tanda mati itu kita baca tanpa dengung. Min qurrati a'yunil jaza. Tanwin bagi dua di bawah pada huruf nun bertemu dengan jim. Ini pun ikhfa hakiki kerana jim tu salah satu daripada huruf ikhfa yang 15 itu. A'yunil jaza. Ataupun ikut kaedah dia, mana-mana bagi dua di atas atau bagi dua di bawah
yang kedudukan barisnya tidak selari. Tuan-tuan tengok tu tak selari kedudukannya. Baris atas dia ke kanan kita sikit, baris bawah ke kiri kita. Jadi dia menyereng. Kalau jumpa tanda macam ni, kedudukan barisnya tidak selari, itu tanda kita baca dengan dengung. Kecuali kalau di hadapannya ada huruf lam dan ra. Kalau kedudukan baris itu selari, maka kita baca tanpa dengung. A'yunil jazaan. Jaza. Huruf alif bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Tadi huruf alif bertemu dengan hamzah dalam dua perkataan. Itu mad jaiz munfasil. Kalau huruf mad sama ada alif yang mati atau ya yang mati atau waw yang mati bertemu dengan hamzah, depannya ada huruf hamzah. Dalam satu perkataan pula, itu kita panggil mad wajib muttasil. Muttasil tu bersambung. Apa yang bersambung? Huruf mad yakni alif dengan hamzah bersambung, duduk sama-sama dalam satu perkataan. Itu dipanggil muttasil. Kita baca 4 harakat. Jaza. 4 harakat mana 4 gerakan jari. Bima kanu. Tuan-tuan tengok. Bima kanu. Jazaa, lepas tu atau huruf hamzah tu ada huruf mim kecil. Depan tu ada huruf ba. Ini hukumnya adalah iqlab. Sebenarnya itu bagi dua tu. Jazaan tu bagi dua. Tapi kalau tuan-tuan jumpa macam ni, ada huruf mim kecil, depan tu ada huruf ba. Itu tandanya hukum iqlab. Tanwin bagi dua di atas pada jazaan tu bertemu dengan huruf ba. Hukumnya iqlab. Kenapa pula dia tulis mim kecil tu? Dia nak beritahu iqlab ni kena bunyikan dengan bunyi mim. Jazaan. Dengan baca jazaan bima, dia bunyi mim. Jazaan. Jadi selalu saya sebut iqlab ni dia ada 3 syarat. Kan bila kita nak bunyikan iqlab tu dia ada 3 syarat. Disebut oleh Syekh Sulaiman Jamzuri dalam matan tajwid dia. Wa thalithul iqlabu 'inda al-ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Dan hukum yang ketiga daripada hukum nun mati dan tanwin kata dia adalah iqlab. 'Inda al-ba' kan nun tanwin dan nun mati bertemu dengan ba' dibaca dengan 3 wajah, 3 syarat dia. Miman, ada bunyi mim. Sebab tu dia letakkan mim kecil ni. Jazaan bi ghunnatin. Tak bunyi mim dengung tak? Ma'al ikhfa. Berserta dengan ikhfa. Ikhfa ni kita buka mulut sikit. Sebab mana ada baca ikhfa tutup mulut. Kok baca ikhfa tutup mulut tak bunyi kan? Jannatin tajri. Cuba tutup mulut tuan-tuan tu. Jannat tak jadi, tak bunyi dah kan? Jadi ikhfa tu dia bunyi sikit. Sebab itu tutup guru kita kata buka bibir sikit masa sebut iqlab ni. Jazaan bima kanu ya'mal. Buka di antara dua bibir tu, buka sikit. Jazaan bima kanu ya'malun. Ya'malun tu man arid lisu sukun. Boleh baca 2 harakat ya'malun atau 4 harakat ya'malun atau 6 harakat ya'malun. Man arid lis sukun. Maka tuan-tuan jadilah bacaannya lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Itu ayat yang ke-17 tuan-tuan. Okey tuan-tuan, kita mulakan kuliah kita baca dengan ayat 17.
Tapi kita ghostan sedikit ayat 16 tu sebab ada 2-3 perkara, 2 hadis yang menarik untuk kita sama-sama tengok, bincangkan supaya ia menambah menambah semangat kita, memotivasi kita untuk rajin bangun malam, solat di awal-awal pagi. Mudah-mudahan tambah tenang, berkat jiwa kita. Jadi ayat 16 itu hari tuan-tuan, kita bincang tentang orang-orang yang meninggalkan tempat tidur dia. Lambung mereka berenggang. Tuan-tuan tengok ayat 16 tu balik. Lambung mereka berenggang, mengurangi tidur kerana sembahyang malam, seraya menyeru Tuhan mereka dengan hati yang takut terhadap seksanya, serta mengharapkan rahmatnya dan membelanjakan sedekah, yakni menyedekahkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi ayat ni bincang itu hari, kita dah bincang sejenis orang. Ada di kalangan hamba-hamba Allah yang dia meninggalkan keseronokan kerehatan di tempat tidur, seronok-seronok tidur, dia bergegas bangun cepat meninggalkan pembaringannya dengan penuh semangat untuk bangun qiyamul lail. Jiwa dia merasa tenang, merasa tenteram dengan munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati dia rasa nyaman, rasa aman, rasa seronok duduk di hadapan Allah sambil dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh yakin, dan dia husnuzon, baik sangka dengan Allah bahawasanya doa-doanya pasti akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia tak kira bila masa Allah Taala makbulkan doa dia, dia tak berhenti-berhenti berdoa menjadi rutin hariannya. Setiap pagi dia akan bangun doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan tempat tidur, mohon rahmat, mohon keampunan, mohon dijauhkan daripada seksa api neraka, diampunkan segala kesalahan. Jadi ini antara orang-orang yang Allah Taala Subhanahu Wa Taala muliakan, kan? Jadi kita masih lagi bincang ayat ni. Dulu saya nak bawa pada tuan-tuan satu hadis yang saya sempat daripada tafsir Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih, di mana disebutkan di sana satu hadis, man jafat jambahu fil madaji ma bainal maghrib wal isya bunya lahu qasrani fil jannah masirata amin wa fihi ma min asy-syajar ma law apa ni, saya senyap tak nampak lah. Ma law nazalaha ahlul masyriq wal maghrib la awsa'athum fakihah. Jadi ini satu hadis daripada Nabi SAW yang diriwayatkan oleh As-Sa'labi secara marfu', daripada anak ibnu Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, yang menyebutkan bahawasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beranjak dari tempat tidurnya, maknanya dia tak tidur di antara waktu maghrib dengan solat isyak, dia buat solat sunat antara maghrib isyak tu. Kita masih lagi bincangkan kelebihan orang yang solat antara maghrib isyak, solat-solat sunat. Maka orang ini akan dibina oleh Allah Ta'ala, bunya lahu qasran. Allah Ta'ala buat bagi dia, bina bagi dia 2 buah istana dalam syurga. Yang luasnya syurga itu, istana itu memakan waktu 1 tahun perjalanan, kata Rasulullah. Dan dalam istana itu terdapat pokok-pokok buah-buahan yang kalau dimakan oleh orang daripada barat dan timur, masih lagi ada sisanya, tertinggal lagi. Maknanya besar ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala, keutamaan kepada orang yang menunaikan solat sunat di antara maghrib dan isyak. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih menakalkan dalam kitab, menulis dalam kitabnya ini, di antara keutamaan yang lainnya, kata Al-Imam Al-Qurtubi, ijabah, dimakbulkan doa-doa yang diminta pada Allah Subhanahu Wa Taala, antara doa antara solat maghrib dengan solat isyak. Itu disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi
dalam kitab tafsir dia. Kemudian Ibn Barak juga meriwayatkan daripada Ibn Abbas bahawasanya pada hari kiamat besok akan ada seorang penyeru yang menyeru dengan katanya, hari ini kamu semua akan tahu siapakah dia Ashabul Karam. Siapakah dia orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka penyeru itu pun menyeru, berdirilah kalian, berdirilah kamu orang-orang yang selalu berterima kasih kepada Allah pada setiap keadaan. Siapa yang selalu bersyukur pada Allah, lalu bangunlah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala ini, menuju syurga dengan cepat. Kemudian malaikat menyeru lagi. Saya terus apa tuan? Malaikat menyeru lagi dengan kata dia, berdirilah orang-orang yang dulu masa atas muka bumi dulu dia selalu memaksa tubuhnya, badannya untuk bangun daripada tempat tidur. Dan dia berdoa kepada Allah dalam perasaan harap, khaufan wa tama'a, takut dan harap, tamak, nak sangat Allah Ta'ala terima doa. Dan orang-orang yang menafkahkan harta dia pada jalan Allah, kemudian bangunlah orang-orang ni. Jumlahnya tak ramai, terus berjalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat menyeru lagi, siapa di kalangan kamu yang dulunya masa di atas muka bumi dulu yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, oleh jual beli dia, dan dia tetap mendirikan solat, dia bayar zakat, bangunlah orang ni. Orang ni pun berjalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga hadis daripada As-Sa'labi umpamanya di sini yang menceritakan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang bangun malam, yang bangun pada waktu malam, sepertiga malam atau selepas separuh malam. Orang-orang ini besok dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti dia dimuliakan. Bahkan tercatat dalam kitab Taurat, kata Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih, orang-orang yang bangun malam ni dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan. Dulu kita dah bincang minggu lepas kan, ada orang-orang, ada 3 golongan yang Allah Taala suka sangat orang. Iaitu yang pertamanya orang yang bangkit pada waktu malam, sungguh-sungguh dia bangkit, dia berdoa, dia solat, munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang berangkat berjihad ke medan perang, menegakkan agama Allah. Dan yang ketiga, orang yang dia musafir ramai-ramai, bila malam orang lain berehat, dia tak berehat, dia bangun. Ini selalu ni kan, kita pergi rombongan ke jalan-jalan jauh-jauh, kita tidur je. Tapi orang yang disukai oleh Allah iaitu orang yang walaupun dia musafir, ketika mana orang nyenyak tidur, melepaskan lelah dia bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Taala sungguh-sungguh. Ini 3 jenis manusia yang cukup disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan. Kemudian hujung ayat tu, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan membelanjakan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Orang beriman ini, sifat orang beriman atas ayat 15 kan. Dia membahaskan tentang orang-orang yang beriman ni, iaitu dia suka bangun malam solat, kemudian dia menginfakkan hartanya pada jalan Allah. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Hendaklah kamu berinfak pada jalan Allah. Maksudnya harta kita gunakan untuk kebaikan. Dan jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Ada tafsir yang menyebutkan di situ, maknanya jangan kamu enggan pula nak menginfakkan harta ke jalan kebaikan, jalan yang membawa kepada kebaikan. Jangan kamu enggan. Bahkan kamu laburkanlah harta kamu pada tempat-tempat maksiat.
Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Allah Taala sebut jelas dalam Quran juzuk 5. Tak ada kebaikan pada bisikan-bisikan mereka itu melainkan siapa yang menyuruh man amara bi sadaqatin, suruh orang lain bersedekah. Suruh orang lain buat baik dan mendamaikan antara orang yang bergaduh. Mendamaikan antara manusia. Jadi ada banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang kebaikan infak ini. Sampai Allah Ta'ala sebut orang yang infak ini Allah Ta'ala akan balas sampai 700 kali ganda. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apa sahaja yang kamu infakkan atas jalan Allah ni, sesuatu apa benda pun yang kamu infakkan, min syai' sesuatu, tenaga kau, duit kau, apa benda segala yang kamu infakkan atas jalan Allah, fahuwa yukhlifuh, dialah ya Allah yang akan membalasnya. Wa huwa khairur raziqin, dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Baik tuan-tuan, kita terus ke ayat yang ke-17 yang kita baca tadi. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ayat yang ke-17. Tidak seorang pun tahu akan cahaya mata yang menyenangkan ataupun akan sesuatu yang menyenangkan penglihatan tentang apa yang disembunyikan bagi mereka sebagai balasan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Allah Ta'ala sambung ayat tadi. Tak ada seorang pun tahu tentang apakah kebaikan, sesuatu kenikmatan yang Allah Ta'ala akan beri pada orang. Yang atas tadi, bangun, ibadah, infak harta. Tak ada seorang pun tahu orang yang buat baik ni apakah ganjaran pahalanya yang Allah Ta'ala kurniakan. Setelah Allah menyebutkan keadaan orang mukmin yang berendah diri kepada Allah, maka disebutkannya pula di sini balasan yang akan mereka terima dengan firman-Nya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak seorang pun tahu akan cahaya mata yang menyenangkan apa yang disembunyikan bagi mereka. Yakni tidak seorang pun tahu betapa besar balasan yang akan mereka terima. Dia merupakan cahaya mata yang sangat menyenangkan lagi menakjubkan dan menjadi kurnia yang sengaja dirahsiakan, sehingga tidak dapat hendak digambarkan betapa senangnya apabila orang-orang beriman itu menerimanya. Dalam hubungan ini, Bukhari dan Muslim dan lain-lainnya telah meriwayatkan sebuah hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya Allah mengatakan, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh akan kurnia yang tidak pernah dilihat oleh mata. Itu hadis qudsi daripada Imam Bukhari. Yaqulullahu ta'ala, a'adattu li'ibadis salihina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar zukhran bal ma utli'tum alaih summa qara'a fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah Ta'ala berfirman, aku telah sediakan, kata Allah Ta'ala, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh ini sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah telinga mendengarkannya, dan tidak pernah terlintas dalam hati dan fikiran manusia. Abu Hurairah pun berkata, lupakan apa yang telah Allah Ta'ala beritahukan kepada kamu tentang nikmat-nikmat syurga, kerana apa yang tidak dia beritahukan kepada kalian jauh lebih agung. Bacalah ayat fala ta'lamu nafsum. Kata Abu Hurairah, yang Allah Ta'ala beritahu ni lupanya, kerana sebenarnya apa yang Allah Ta'ala sediakan, yang diberitahu ni nampak macam menarik, sebenarnya apa yang menunggu orang-orang yang soleh tu lebih hebat lagi, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa yang Tuhan tinggal, yang sedia ni lagi hebat lagi, sehingga mata kita tak pernah tengok
Seumpama itu nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan. Juga telinga pun tak pernah dengar tentang kehebatan, keseronokan, kecantikan, keindahan nikmat yang Allah Ta'ala sediakan. Sampai hati orang yang kuat menangkap sesuatu, memikirkan sesuatu pun tak terfikir. Tak terfikir apa yang bakal disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang-orang yang saleh. Kita tak tahu. Itu maksud ayat fala ta'lamu nafsum. Bahkan dalam tafsir Qurtubi ini, maka tidak ada seorang pun tahu, hatta nabi-nabi, rasul-rasul pun tak tahu apa yang Allah Ta'ala sediakan. Sampailah ke malaikat muqarrabun, malaikat yang hampir dengan Allah pun tak tahu rahsia Allah, apa yang Allah Ta'ala nak sediakan. Sampai begitu sekali. Kerana kata Imam Qurtubi, orang ini dulu di atas muka bumi, dia diam-diam dia beribadah tanpa pengetahuan orang, dan dalam diam-diam juga Allah Ta'ala menyembunyikan sesuatu yang akan dikurniakan kepadanya kerana kebaikan. Kita buat amal soleh jangan tunjuk dengan riak ke orang. Kan? Semayang pada waktu malam tu confirm suci, bersih daripada unsur riak, insya-Allah. Nak riak ke siapa? Orang tak ada. Kita bangun seorang-seorang, bangun berwuduk, bersihkan diri, ngadap Allah Ta'ala, tak ada orang pun yang tahu. Tak ada orang yang tahu. Kok ada pun orang rumah. Tu pun kok orang rumah kita bangun. So tak ada, kau bangun tuan bangun kumpet tu membuta ada, tak ada dia bangun, dia tak sadar. Kok dia bangun kita tak sadar, kok kita bangun dia pun tak sadar. Kan? Yang elok bangun dua-dua sadar. Tak ada riak-riak dah, nak jabur buat apa ngau rumah. Tak hari tengok kita dah lah kau bang, hari ni kau baru bangun, jangan kau nak jabur tu. Habis kita, rumah pun kau bahalah, kau pun hari ni kita pun ngobar kat rumah kau. Hari ni lah baru dia nampak kau terlokong, kau tidak tu tumbuk kamu situ tu dia. Tak ada unsur riak langsung. Kita orang rumah kita je. Jadi orang-orang yang sembunyi-sembunyi ni, ibadah macam ni, Allah Ta'ala sembunyikan untuk dia sesuatu yang tak boleh terfikir di akal kita. Tak terfikir di akal. Tak terfikir di akal apa yang bakal disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya nak bawa sesuatu yang saya ambil daripada tafsir Al-Imam Al-Qurtubi ni. Satu hadis. Anugerah daripada Allah kepada yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada penduduk syurga. Di sana ada satu hadis marfu', hadis sahih Imam Muslim daripada Mughirah bin Syu'bah marfu'an, secara marfu'. Astagfirullah. Di mana Nabi SAW bersabda, Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan Nabi Musa ni kalimullah kan, Nabi yang banyak bercakap, berdialog dengan Allah. Nabi Musa berdialog dengan Allah. Ditanya Allah, ya Allah, siapakah penduduk syurga yang darjatnya berada di paling bawah sekali? Allah jawab, dia adalah seseorang yang masuk dalam syurga yang paling akhir sekali. Dia 16 sekali masuk. Kalau peksa ni markah 50 lulus kan, 49 gagal. Dia markah 50 tu. Allah Ta'ala sebut orang yang paling bawah di syurga, tingkat yang paling bawah sekali, orang yang masuk ujung sekali, akhir sekali. Bila dia masuk dalam syurga, dia pun berkata kepada Allah, ya Allah, ada kau tempat lagi untuk aku ya Allah? Dah ramai yang pernah masuk ni dan semua orang dah dapat habuannya. Kalau ramai masuk, dia last sekali masuk. Ada ke tempat lagi untuk aku ni Allah masuk ni? Sebab dah ramai masuk dah, aku last sekali masuk. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, masuklah kamu ke dalam syurga. Lalu dikatakan kepadanya, apakah engkau ridha jika engkau diberikan
Kata orang tadi, ya Allah, semua orang dah masuk dan semua orang dah dapat hak masing-masing. Aku ni dah hujung-hujung ni macam mana ni? Allah Ta'ala pun tanya dia, apakah engkau suka jika engkau diberikan satu kerajaan yang pernah dimiliki oleh raja dulu? Kau akhir masuk kan? Tak apa, kata Allah Ta'ala, dia bagi kau nikmat macam raja yang punya kerajaan di muka bumi tu. Dia penjawab, aku suka, aku redha ya Allah. Lalu dikatakan kepadanya lagi, jika demikian maka engkau akan mendapatkannya. Ditambah lagi dengan yang sama sepertinya. Ditambah lagi dengan sama sepertinya 2 kali, ziyadah lagi. Ditambah lagi jadi 3 kali. Ditambah lagi jadi 4 kali. Ditambah lagi jadi 5 kali. Dia diberi kerajaan besar sampai 5 buah kerajaan lah. Sampai banyak tu. Sampai orang tersebut, aku ridha ya Allah. Aku suka ya Allah. Lalu dikatakan kepadanya, kepada orang tu, ini semua untuk kamu dan aku tambah lagi jadi 10 kali lipat. 10 kali ganda. Dan kamu akan mendapatkan sesuatu yang memuaskan diri kamu dan memuaskan pandangan matamu. Lalu dia pun berkata kepada Allah, aku redha ya Allah. Itu yang paling bawah. Macam dapat 10 kerajaan besar. 10 kerajaan besar. Itu boleh bawah tu. Nabi Musa pun tengok heran. Hebat tu. Musa tanya pula, bagaimana pula penduduk syurga yang darjat yang paling tinggi? A'lahu, orang yang paling tinggi. Allah Subhanahu wa taala menjawab, mereka tu orang-orang yang aku telah pilih, anugerah yang khusus untuk dia. Yang tak pernah diberikan pada sesiapa pun. Yang mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Orang tak pernah tengok, orang tak pernah terlintas ke hati, tak pernah dengar cerita orang-orang ni aku sediakan di tingkat atas ni. Tidak ada orang pun tahu. Hatta malaikat muqarrabun yang dekat dengan aku pun tak tahu apa benda yang aku sediakan untuk orang-orang yang berada di tingkat atas ini, tuan-tuan dan puan. Nak ceritakan ayat tadi, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tak ada orang yang tahu tentang kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh menjaga dirinya. Ketika dia masih lagi hidup di muka bumi ini, dihiasi hidupnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menjadi satu rahsia, tuan-tuan. Orang bawah pun dapat 10 kali ganda. Dalam hadis yang lain dah disebut, yang dapat 10 kali ganda tu dia kata aku lah orang yang paling untung sekali, kata dia. Dalam hidup ni aku lah yang paling untung, tak ada orang macam ni, kata dia. Padahal dia duduk tingkat 1. Dia tak duduk tingkat atas lagi. Dunia ni, tuan-tuan, lawan ni akhirat. Di muka bumi ni orang tak nak duduk atas-atas dah. Kan kalau lift rusak susah. Orang tak nak duduk tempat atas. Kalau pergi ke mesyuarat, cikgu ni tak nak duduk tingkat atas dah, susah nak naik turun tu, nak duduk bawah sekali. Takut ke atas, gayat. Tu di muka bumi. Bila dia pergi ke akhirat, dia berlain pula, dia berlawan pula. Orang suka duduk tinggi-tinggi, orang bawah ni tak menyeronokkan. Jadi di akhirat tu orang yang paling tinggi itu adalah orang yang paling besar darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di muka bumi kita tak nak duduk atas. Tak apa, biarlah kita duduk atas ke akhirat. Lagi tinggi lagi seronok, lagi tinggi lagi seronok. Bahkan sebelum tafsir Qutubi pun sebutkan kata-kata yang ditinggikan oleh Allah. Tinggi-tinggi. Duduk memandang kawasan tanah pemberian Allah Taala ujung sekali macam ada kat depan dia. Macam ada di harapannya. Kita pun tak terfikir macam mana kan. Kita nak bayangkan. Allah Ta'ala jadikan kita hati, tuan-tuan. Hati kita ni dia cukup halus dan dia cukup sensitif. Kadang-kadang benda-benda yang simple menjadikan kita cukup nyaman. Selesa tengok, seronok tengok kan. Siapa sini pernah bela kambing, bela lembu? Kita bela kambing lalu buka kandang lembu kambing tu,
Kita tengok kambing tu, lembu tu mengambil keluar, apa rasa? Seronok tengok kan. Padahal kan apa pun kambing tu bagi susu kat dia, kau kambing tu terima kasih tak. Tapi tengok tu sedap. Kan petang bila kita harap dia ramai, kita bukan diharap oleh orang besar-besar. Bukan di kampung dia orang. Kita ngarap kambing. Buat lembu. Padahal lembu tu 4-5 ekor je. Tapi dia tu seronok tu tadi macam yo. Tengok rasa seronok tengok ni. Kan? Tu perasaan yang Tuhan jadikan. Tu tengok kambing 5-6 ekor tuan. Tuan bayang besok tuan-tuan tengok di akhirat. Kawasan tuan, pokok-pokok yang subuh-subuh, air sungai yang mengalir. Jernih. Pokok-pokok besar, kemudian rodup, gendang dengan istana. Macam mana perasaan tu tuan? Allah, kita pun tak tahu nak sebut perasaan tu macam mana. Yang ini ya Allah Ta'ala sediakan kepada manusia. Kita tak dapat nak bayangkan, kita tak masuk syurga. Tapi begitulah keadaannya. Cukuplah kita tamsilkan, buat perumpamaan bagaimana kita suka. Tengok benda-benda simple atas muka bumi, kita dah rasa seronok dah. Kita tanam pokok bunga, bajo, 3 pasu ya. Bunga yang keluar. Rasa jobok, bukan jobok, apa nak khabar. Seronok tu, Allah hidup kau kan. Syukur menang ya. Baru menang pokok bunga tuan. Yang tinggi kita pada bunga tu. Besok kita menang pokok besar-besar. Yang dalam satu hadis, malaikat yang laju, kata satu hadis, kalau ada seorang penunggang kuda yang mahir yang laju, dia menunggang untuk pusing pokok tu, bagi 500 tahun dia tak jumpa lagi. Tak jumpa lagi tempat dia mula lagi. Manalah pokok pangkat, manalah pangkat kan. Pokok yang besar macam tu. Kita hari ni tengok pokok besar, kena pergi kena pergi Taman Negara Pahang tu, ada sebatang pokok beratus tahun tu. Itulah sebab nak tengok. Itu pun tinggi kau. Kita masuk dalam syurga Allah lebih hebat lagi daripada itu. Tuan-tuan. Siapa tu? Untuk orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat yang ke-17. Kemudian afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Adakah sama keadaan orang yang beriman dengan orang yang fasik? Allah Ta'ala jawab, tentulah tidak sama. Sama ke orang beriman dengan orang fasik? Orang yang buat amal ibadah dengan orang yang buat dosa maksiat. Ayat 18 ini katanya satu riwayat daripada Al-Wahidi dan Ibnu Asakir yang meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan ceritanya sebab turun ayat yang ke-18 ini. Katanya Walid bin Uqbah dia berkata kepada Ali bin Abu Talib. Walid cakap ke Ali. Kata dia apa? Mata tombakku ini lebih tajam daripada mata tombakmu. Lidah aku ni lebih fasih lagi daripada lidah kamu wahai Ali. Kata Walid. Dan pasukan aku lebih ramai lagi daripada pasukan yang kau pimpin. Yang perang ni. Sayyidina Ali bertempuh dengan Walid bin Uqbah. Dia khabar, padang aku ni, tombak aku ni lebih tajam dari tombak engkau wahai Ali. Orang aku lagi ramai lagi daripada orang kau. Lidah aku ni lebih fasih lagi daripada lidah kau. Sayyidina Ali jawab apa? Sayyidina Ali pun jawab. Kata Sayyidina Ali, diam kamu. Kerana sesungguhnya kamu tidak lain hanyalah orang yang fasik. Kau cakaplah tombak kau tajam, pedang kau hebat, orang kau ramai, kau senyaplah. Kau tu fasik, kata Sayyidina Ali. Lalu turun ayat, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Sama kau orang-orang yang beriman dengan orang fasik? Tentulah tidak sama. Di ayat ini turun menceritakan tentang kisah Sayyidina Ali dengan Walid ni. Walid ni mogahlah kat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun mengherdiknya dengan kata-kata kau diamlah. Kau tu orang fasik, apa ada kelebihan. Turun ayat, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Sama kau orang yang beriman dengan orang-orang yang fasik? Tentulah tak sama. Dalam Al-Quran pada sebut, am hasibal ladzina jatarahus sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihat sawa'am mahyahum wa mamatuhum
Sa'a ma yahkumun. Kan? Apakah orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahawa kami akan memperlakukan mereka seperti mana kami memperlakukan kepada orang-orang yang beriman. Iaitu sama sahaja kehidupan dan kematian mereka. Allah Ta'ala tanya, alangkah buruknya penilaian mereka. Orang-orang jahat tu fikir semua kau. Kita semayang dengan orang tak semayang, semua kau. So, dua-dua mati pun masuk dalam kubur tu, kan? Kita beryoyolah cakap, macam-macam cakap. Alah, kau sok mati masuk dalam kubur, dan sok mati masuk dalam kubur tu. Kau mati, dan pun mati. Kau kono mandian, dan pun kono mandian. Kau pun kono kapan, dan pun kono kapanan. Kau pun semayang, dan jahat pun orang semayang kau. So, kau baik pun masuk dalam kubur kak, dan pun masuk kubur. Dia ingat masuk kubur sama macam dia masuk kubur kak. Masuk kubur so, kau tahu, sama tak? Kan? Allah Ta'ala sebut, kau rasa sama kau orang buat jahat ni? Buat baik ni, dia rasa sama je. Masuk kubur so, tahu, sama tak sama? Kan? Kita tengok siapa yang kena boda, siapa yang kena sungkit. Kena boda balik, kena sungkit balik. Kan? Allah Ta'ala sebut lagi dalam surah Sad. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihat kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Adakah kami akan lakukan, pantaskah, tepatkah kalau Allah Ta'ala kata aku nak layan orang-orang yang beramal soleh, melakukan kebaikan dan amal soleh seperti orang yang melakukan keburukan tanpa kuburi? Layakkah aku buat, kata Allah Ta'ala, orang yang bertakwa macam kal fujar, orang jahat? Tak sama, kata Allah Ta'ala. Tak sama. La yastawud. Mereka tidak sama. Dalam suratul Hashr, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Ashabul jannati humul faizun. Ahli syurga ni orang-orang yang berjaya. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, diletakkan di satu tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kebaikan, kerana amal-amal yang dia lakukan. Maka tak samalah orang-orang yang fasik dengan orang-orang yang beriman. Kok kita nilai sama ya? Kalau adalah orang menilai kebaikan dengan keburukan tu benda sama, ada wayar yang putus orang tu. Ada wayar yang putus. Kalau orang tengok keburukan tu sama macam kebaikan dia, masalah orang tu. Ada sesuatu yang tak kena pada diri orang tu. Maka keburukan mesti dipandang sebagai keburukan. Kebaikan mesti dipandang sebagai kebaikan. Dia tak sama. Ganjaran dan balasan daripada Allah pun tak serupa. Jadi janganlah kita jadi orang yang tak menurih menilai sesuatu. Akal Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi hari ni banyak orang cuba menormalisasikan perbuatan buruk nampak jadi baik. Dia tak rasa buruk tu buruk. Akhir buruk tu jadi baik. Sebab dia dah normalisasikan. Dia jadi normal. Rasa macam betul-betul. Selalu kita buat contoh lah. Kita tak lah. Kan? Anak-anak kita. Bagi orang yang moderat lah. Kehidupan dia modern sikit. Kan? Bila nak makan ni kan, anak sekolah agama pakailah tudung. Amat kau tak payah pakai tudung lah, kita nak pergi makan malam, kau nak pergi semayang teh. Kau nak pergi masjid pakai tudung. Macam ustazah lah Rahman, kau nak pergi makan dia teh. Lama-lama anak tu pun biasa tak bertudung. Orang ramai yang tak pakai tudung kat kedai tu. Cuba kau tengok teh. Berapa korek yang pakai tudung, berapa korek yang tak pakai tudung teh. Yang tak pakai tudung tu lagi ramai. Kau tengok. Ada masalah pun. Itu perbuatan cuba menormalisasikan kemungkaran nampak jadi macam kebaikan. Jangan buat macam tu, tuan-tuan kan. Maka Allah Ta'ala kurniakan, gunalah sebaik-baiknya. Tapi ramai orang macam itu. Apalah salah tu dia.
Kau nak main bola ni selalu cikgu kat sekolah ni, kau nak main bola ni mana dah main bola pakai seluar panjang. Pakai seluar pendek, nanti rintangan angin lari tak laju pakai tracksuit ni kata dia. Lari jadi tak laju, kita kena pakai seluar kontot. Seluar pendek jadi rintangan angin terkurang, kita pergi laju kata dia. Mana dah sebut ni, inilah yang saya belajar sains sukan macam tu kata dia. Satu lagi cerita kan. Sama juga budak-budak main netball tu. Ada orang cikgu tu. Tapi bukan cikgu kat Malaysia, cikgu tempat lain dah ni. Marah budak tu, kau ni geloboi main bola jaring pakai ni, pakailah scarf ya tu dia. Suruh nak murid dia pakai scarf. Mana ada main netball pakai tudung labuh-labuh macam ni kata dia. Suruh pakai scarf pula budak tu. Dah elok dah budak tu tudung. Apa lah masalah boleh ya. Nabi lupa orang pakai seraban nak bukan semayang. Seraban pun orang tak ada masalah pun. Bukannya beberapa orang tu macam semayang. Lampau-lampung bunyi padang tu. Elok ya Nabi pakai seraban tak ada masalah pun. Kan? Tak ada masalah. Ini pakai tudung marah budak tu. Bila marah pun kita jadi marah sudah pula. Benda-benda yang tak betul tu. Orang lain elok yang pakai scarf tadi. Ini satu kerja lagi tuan-tuan kan. Orang-orang yang dah elok dah baik, cuma ada orang yang nak menormalkan benda-benda yang tak baik. Benda-benda yang tak baik. Mana pergi akal tu? Tak sama tuan. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Sama kah orang yang beriman dengan orang yang fasik? Tentulah tidak sama. Tuan-tuan tengok muka surat 162, saya terus baca kat sini. Kependekan kata, muka surat 162 tu. Bawah huraian tu. Perenggan yang kedua, kependekan kata adalah sangat jauh bezanya di antara orang-orang kafir yang diceritakan keburukannya oleh Allah dengan orang-orang mukmin yang disebutkan sifat-sifatnya oleh Allah Ta'ala itu. Perbezaan antara keduanya begitu terang dan menyolok sekali bagi orang yang bermata. Ayat ni saya dah baca tadi. Ayat ni pun saya dah baca tadi tuan-tuan dan puan-puan. Cerita tentang Allah Ta'ala membezakan di antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang fasik. Kemudian tuan-tuan ayat yang terakhir, ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu mendapat syurga al-ma'wa sebagai tempat tinggal disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Setelah Allah menafikan adanya persamaan di antara orang-orang kafir dengan orang-orang mukmin, maka disebutkannya di sini lanjutan mengenai keadaan kedua golongan tersebut, iaitu orang beriman dan beramal soleh itu akan kembali akan menjadi tetamu terhormat dengan ditempatkan di dalam syurga yang bernama Jannatul Ma'wa, iaitu taman perkebunan yang indah permai, menjadi kediaman yang sungguh menyenangkan sebagai pembalasan bagi orang-orang yang berbuat baik di dalam dunia. Sedang orang yang fasik itu, yang jahat perangainya disebabkan mengingkari Allah serta melakukan pelbagai dosa, mereka itu pula dimasukkan ke dalam neraka untuk berehat di sana, itu tempat yang seburuk-buruknya. Tempat yang seburuk-buruknya. Orang baik ayat 19 tu Allah Ta'ala sebut orang-orang beramal soleh ni dia akan mendapat syurga ma'wa. Dia akan mendapat syurga ma'wa yang Allah Ta'ala sediakan untuk orang-orang yang beriman sebagai ganjaran, penghormatan, kemuliaan kepada orang. Banyaklah dalam ayat-ayat Al-Quran kita syurga, cerita tentang syurga ni cukup banyak kita baca tuan-tuan. Dalam hadis-hadis yang sahih pun selalu saya sebut ada disebut dalam hadis hari Jumaat tu hari expo dalam hadis sebut kat syurga. So hari Jumaat tu hari orang keluar. Orang lelaki dia keluar daripada rumah, dia pergi ke, nak kata expo lah, tempat ramai ke pasar. Dia keluar.
tinggallah rumah kat rumah, dia akan keluar ke pasar. Masa dia keluar tu, dia keluar dengan sehebat-hebat, seindah-indah rupa. Secantik-cantik manusia dia keluar. Bersari-sari muka dia keluar. Dan bila dia balik, makin jadi bertambah bersari lagi. Begitu yang berlaku. Hari Jumaat. Hari dimuliakan. Kan? Dimuliakan pada hari itu. Dan orang-orang dalam syurga ini selalu disebut dalam hadis, mereka tidak tidur. Kerana mereka sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala kurniakan. Dia sibuk. Makanan-makanan menjadi tenaga. Berlipat kali ganda tenaga. Tengok ke bumi ni banyak mana tuan-tuan boleh makan. Bawa sepiring mi hailam sekarang, lepas tu sendawa lah. Mi tu sepiring je, sendawa tu 5 piring. Habis. Berbuka tu, puasa ni satu hari suntuk. 16 jam kita lapar ni. Kita menunggu-nunggu waktu berbuka tu. Geram kita. Kita dah membuat persiapan yang cukup lengkap. Macam kita nak semayang, lengkap persiapan kita. Dah ajak orang rumah. Dah tengok servis kat pasar Ramadan. Cincau, air tobu, apa lagi? Kuning oren, merah jambu, semua air ada. Kita balik sebab geram ni. Kuih kelopong, apa lagi? Batang buruk. Segala ada lah. Mi tu, mi ni. Sedap je. Memang kita geram ni, memang kita geram. Orang azan. Kena air tabu secawan. Mana pun cincau. Mana pun air Nabi. Nabi ada nasi kan. Ayam percik separuh nasi. Habis yang lain tu makan pun. Tapi dalam syurga tak macam tu. Tak ada masa tidur. Makan ni makan, makan ni makan, ni makan, ni makan, ni makan, ni makan. Tengok ke bumi ni tuan makan 3 pinggan. Makan ko 3 petang kang. Ko 7 malam kan dah sakit. Kena buang balik. Dia tak ada buang-buang dalam syurga ni. Jadi tenaga. Tuan, itu yang selalu saya baca ayat ni dalam Quran sebut. Muttaqiina fiha yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab. Mereka duduk sambil berharapan. Kemudian mereka mohon minta pada Allah Taala buah-buahan yang banyak. Fakihah katsirah. Buah yang banyak dan wasyarab dan minuman-minuman. Minta minum banyak-banyak. Tu ini semua nak minum. Ada air madu, ada air susu, ada arak. Duduk situ. Mereka ahli syurga ni minta buah-buahan yang banyak dan minta minuman. Makan terlontang. Kan? Saya selalu sebut baru malam semalam kat seberang Batu Hampa. Kan? Ngeteh temu ke bumi ni seronok. Dengan kawan lah tu lepak ngeteh. Kita tak balik sampai marah-marah rumah. Mana apa ini? Ni si ngeteh ni dia rumah. Berjam-jam lah duduk teh kek kedai kopi tu. Apa ada kedai kopi tu? Tengok janda apa? Dah lain daripada rumah kita ada syarang gitu lah kan. Sedap duduk dengan kawan tu bukan apa. Minum secawannya. Teh secawannya. Habis bercerita tu. Seronok ya Allah, seronok. Seronok bercerita daripada minum. Dalam syurga tu seronok minum daripada cerita. Orang lain sibuk minum, tak ada cerita dah. Orang lain sibuk menterarah, tak ada cerita dah. Kita ni minum sikit je, secawan ni cerita yang panjang. Kat situ seronok tu balik. Seronok bercerita dengan orang. Balik kena hambur, marah. Kita bercerita 1 jam, kat rumah tu orang rumah kita bercerita sejam dekat kita. Tu teh muka bumi ni. Banyak cerita ni. Kat akhirat tu banyak menterarah, banyak makan. Lepas makan. Tak ada benda nak buat lagi, makan je lah. Itu keadaan orang syurga. Tu ramai tak nak masuk syurga tu. Apa urusan masuk neraka dengan aku lah. Masuk juga syurga tu. Ingat neraka tu macam dapur mak agak dapur rumah mak agak. Panis sikit lagi. Janganlah kita fikir singkat tuan-tuan dan puan-puan. Kehidupan kita ni singkat. 60 tahun ni. Jangan pula otak kita pun jadi sesingkat kehidupan kita. Sebab disebut dekat sini. Tuan-tuan tengoklah apa yang disebut oleh Ustaz Ahmad Sunnahji. Tengok sini. Sedangkan muka surat 93. Sedangkan orang-orang fasik iaitu jahat perangainya disebabkan mengingkari Allah serta melakukan pelbagai dosa, mereka itu pula dimasukkan ke dalam neraka untuk berehat di sana, iaitu tempat yang seburuk-buruknya.
Orang-orang kafir itu telah dibayangkan dalam ayat ini betapa sengsaranya mereka dalam neraka setiap mencuba keluar kerana tidak tahan tinggal dalam neraka. Dengan menyangkakan mereka dapat keluar dengan mudah, maka setiap itu pula mereka direnggut untuk dikembalikan dan dimasukkan semula ke dalam neraka. Adalah diriwayatkan bahawasanya lidah api neraka itu naik tinggi menjulang. Apabila mereka cuba mendekati pintu neraka untuk keluar, segera dipukul oleh lidah api tersebut sehingga terlempar jauh ke dasar neraka. Begitulah setiap mereka cuba hendak melarikan diri dari neraka, mereka dipukul kembali dan jatuh ke dalamnya. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa zuqu azabal hariq. Tiap kali dia nak keluar, manjek ke pintu, maka dia dilemparkan balik ke dasar neraka secara seraya ada seruan menyeru, zuqu azabal hariq, rasakanlah azab neraka yang membakar. Dalam tafsir Qutubi pun ada sebut di mana besok orang-orang ahli syurga mempelekehkan, mentertawakan orang-orang ahli neraka. Allah buka satu kuah, satu pintu, satu lubang. Bagi tengok ahli neraka ni dalam keadaan mereka gelap, kepanasan, kegelapan, seksa, tiba-tiba ada cahaya terang, pintu. Seolah-olah mereka boleh lari keluar daripada neraka. Beramai-ramailah mereka menuju ke pintu itu untuk keluar. Sampai ke pintu tu, Allah Ta'ala tutup pintu tu. Lepas tu ahli syurga pun tergalak. Berguling-guling dia galak tengok perangai ahli neraka ni. Macam itulah keadaannya. Ada yang manjek nak keluar, kena badar pula oleh lidah api yang membakar. Dalam surah Hajj kan, zuqu azabal hariq, rasakanlah azab neraka yang membakar. Itu balasan Allah Ta'ala, tuan-tuan, kepada orang yang masih hidupnya. Dia tidak terfikir langsung untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia hidup dalam keadaan melakukan kemungkaran, maksiat yang sentiasa mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala itu memang penyayang, tuan-tuan. Kalau kita lah tengok ke bumi ni buat salah macam tu, tiap-tiap hari buat salah ke orang, jangan kata tiap hari, berulang-ulang kali. Hari itu sekali je kita dah kena amun dah. Ni kan buat benda sama. Memang tahulah kita kena marah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, diberinya kita masa, diberinya kita peluang. Walau yu'akhizullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Fa idza jaa ajaluhum fa innallaha bi'ibadihi basir. Kan Allah Ta'ala sebut, kalaulah Allah Ta'ala nak menyiksa manusia dengan sebab apa yang dia lakukan, maka tidak ada seorang pun yang Allah Ta'ala tinggalkan di muka bumi ni. Semua habis talau dia Allah Ta'ala. Tapi tak, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Tapi Allah Ta'ala mentakhirkan, beri mereka tempoh, maksudnya peluang, mudah-mudahan besok terfikir dia akal dia jodoh itu untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak azab, tak ada yang tinggal dah. Semua berusaha, semua habis semua. Tapi Allah Ta'ala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang itu, diberi kita peluang. Diberi kita peluang. Kita hidup ni, tuan-tuan, dalam tempoh singkat ni, kita kena selalu husnuzon dengan Allah. Baik sangka dengan Allah Ta'ala. Dan kita sentiasa rasa bahawasanya Allah Ta'ala tu nak buat baik pada kita. Cuma kita tak tahu nak membalas budi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nak kita ni hidup selesa, hidup senang, hidup tenang, tuan-tuan. Allah Ta'ala nak macam itu. Dia tak nak kita ni masuk neraka seorang pun. Diberinya kita akal, diturunnya kitab Quran, dihantarnya Rasul, dihantarnya macam-macam peringatan supaya kita jangan masuk dalam neraka dia. Dia nak kita hidup senang, kita hidup selesa. Seperti mana dia menjadikan dulu wanyang kita Adam alaihi salam dalam syurga. Allah Ta'ala, walaupun Adam tak ada buat ibadat apa-apa masa tu, letak dalam syurga. Dia nak kita senang, kita suka hati, dia nak manja-manjakan kita.
Sebab tu dihantar Rasul, dihantar kitab, Al-Quran sebagainya, peringatan-peringatan ni. Supaya jangan ada nanti manusia ni, umat hamba aku dia masuk dalam neraka. Sayangnya Allah Ta'ala pada kita. Tapi malang dan sayangnya manusia tidak dapat merasakan kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Saya sebut kat seberang batu hampa malam-malam. Satu ya tuan-tuan. Tuan-tuan tengok. Bukti Allah Ta'ala nak bahawa saja dia nak ni, dia sayang kita ni, dia nak manjurkan kita ni. Masa Adam dia jadikan seseorang ni. Tak buat ibadah apa-apa, letak dalam syurga. Tahu letak dalam syurga. Makanlah kau nak Adam, kau makan. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kau duduk dalam syurga ni Adam, kau makan apa kau nak makan. Tak ada isteri, bagi isteri. Tak ada kawan ni, Allah Ta'ala kata lah sihan seorang, bagi Hawa, boleh ada kawan. Itu letak kat syurga. Makan-makan. Allah Ta'ala tunjukkan bagaimana dia meraihkan manusia kita ni. Dibolai Adam sungguh-sungguh. Aku bagi kau kehidupan yang senang, seronokkan hidup kau dengan satu syarat. Kau jangan makan buah khuldi ni. Jangan makan buah khuldi ni. Kan? Jangan makan buah khuldi ni. Kau tak makan buah khuldi ni, kau ikut cakap aku, semua kemewahan dalam syurga ni kau. Akhirnya Allah Ta'ala nak ajar kita, Nabi Adam makan buah tu. Makan buah khuldi. Apa balasan tuan? Masuk ke bumi. Makan buah khuldi je. Adakah bila dimakan buah khuldi ni Allah Ta'ala jadi rugi? Allah rugi botol dimakan dalam buah tu. Tak ada pun buah khuldi tu tak ada masalah. Ada ke tak ada masalah pada kehebatan Allah. Tak ada. Buah je. Buah khuldi je. Apa kena-mengena dengan Allah Ta'ala? Rugi Allah Ta'ala bila ada makan? Tak. Yang rugi adalah manusia. Nak beritahu pun tuan, kita ni kalau nak hidup senang, satu je. Tinggalkan maksiat. Tinggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Tengok dalam kisah Adam AS, makan buah khuldi je. Langsung Allah Ta'ala letakkan ke tamu ke bumi. Sebelum itu dalam syurga Allah Ta'ala. Sama juga kita tamu ke bumi ni. Kalau kita nak rasa belayan Allah Ta'ala, rezeki dia bagi kita melimpah ruah. Satu je betul. Tinggal dosa. Tinggal maksiat. Nanti tuan-tuan akan tengok macam mana rezeki tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala nak kita senang, ikut acuan dia. Ikut kehendaknya. Bukan ikut kehendak kita. Semua orang nak senang. Tapi cara dia tak betul. Nak senang boleh leturi. Nak senang pergi main judi. Nak senang pergi merompak orang. Ini bukan kaedah yang Allah Ta'ala nak. Kau nak senang, senang ya. Ibadah pada Allah. Taat pada Allah. Jauhkan maksiat. Walaupun sekecil-kecil maksiat. Tinggalkan. InsyaAllah kehidupan kita akan tenang. Akan selesa. Dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan tuan-tuan ingat tuan-tuan cukuplah sekadar itu pagi ini. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini sentiasa mendapat sentiasa diberikan ganjaran pahala, rahmat, redha-Nya dan diampunkan dosa kita mudah-mudahan. Dengan asbab kita masuk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, kita mohon pada Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa kita, rahmati kehidupan dunia akhirat kita, permudahkan urusan kita di dunia, permudahkan urusan kita di akhirat, kurniakan kita anak-anak, zuriat-zuriat yang saleh dan salehah, anak yang saleh, anak yang salehah, menantu yang saleh, menantu yang salehah, saudara-saudara, sahabat-sahabat yang baik yang sentiasa membimbing kita kepada kebaikan, harta-harta yang berkat, rezeki yang melimpah ruah, yang murah, yang luas, yang kita dapat berkongsi dengan orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang memerlukan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan tangan kita ni adalah sebahagian daripada tangan-tangan yang membawa kegembiraan pada orang lain. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Qulu qawli hadza, sallallahu alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma in dakhala ar-riya'u fi a'malina wa aqwalina wa af'alina ولم نعلم به أو علمنا تبنا عنه وأسلمنا ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزق أولادنا بالنجاح في كل امتحانهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم زلل لهم صعوبة أمرهم وسهل عليهم مشقة دراستهم وارزقهم من الخير أكثر مما نطلب واصرف عنهم كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في لبنان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.